Soalan yang ke-6. Soalan yang ke-6 adalah PQR adalah selari dengan RS dan QS. Selari kepada paksi Y. Persamaan RS ialah 4Y sama dengan 3X tambah 12. Persamaan 4Y sama dengan 3X tambah 12. So, ini adalah persamaan RS. Jadi soalan suruh kita cari persamaan garis lurus untuk PQR. PQR. Jadi satu maklumat yang kita perlu tahu adalah apabila garis selari kecerunan sama. Maksudnya kecerunan untuk garisan RQ PQR sama dengan kecerunan RS. Yang ini kita tahu bahawa M itu adalah simbol untuk kecerunan. Diberi bahawa daripada persamaan ini kita cari persamaan. Tuliskan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi yang ini kita tuliskan menjadi Y 4Y 3X tambah 12. Jadi Y 3/4X tambah 12 bagi 4. Dan kita boleh ringkaskan sama dengan 3. So, di sini kita tengok kecerunan M dia. Kecerunan M dia adalah 3/4. Dengan kita merujuk kepada ini. M ialah 3/4. Jadi kecerunan M RS tadi RS jadi 3/4, dan maka kita ada PQR. Jadi kecerunan PQR adalah sama dengan 3/4. Maka daripada situ kita buat apakah persamaan garis lurus untuk PQR. Persamaan garis lurus untuk PQR adalah daripada kita ambil MX tambah C. Kita ambil titik ini, yang mana titik ini adalah di X, ini Y. Maksudnya X dia sama dengan 4, Y nya sama dengan 12. Kita ambil, kita ganti dalam formula ini. Jadi 12 sama dengan kecerunannya tadi adalah 3/4. X nya dengan 4 tambah C. Jadi di sini kita dapat bahagi, makanya 3 tambah C jadi 12. Maksudnya C sama dengan 12 tolak 3, 9. Jadi C sama dengan 9, maka persamaan garis lurus PQR adalah Y sama dengan 3/4X tambah 9. Ini persamaan garis lurus. Jadi ini adalah jawapannya. Nomor perdana adalah nomor yang hanya
boleh dibahagi dengan diri sendiri kecuali 1. Okey, jadi di sini kita senaraikan step dia. Okey, kita senaraikan semua kemungkinan yang akan ini bila kita putar. Okey. Okey, syaratnya satu nombor bukan perdana. Jadi kita kena senaraikan kemungkinan nombor yang bukan perdana. Okay, nombor bukan perdana adalah, kita tengok mula dengan 20. Okay, 20 boleh dibahagi dengan nombor lain 9, 6. Okay, 1 memang bukan. Okay, 19, kita tengok 19. Okay, 19 nombor perdana, 13 nombor perdana, 7 nombor perdana, 18 bukan nombor perdana sebab boleh bahagi dengan nombor lain. Ini 4 bukan, 10 bukan, 12, 17 adalah nombor perdana, 3 nombor perdana, 5 nombor perdana, 15 bukan nombor perdana, 8 bukan bukan sebab boleh bahagi dengan nombor lain, 14 pun bukan, 2. Okay, 2 hanya boleh dibahagi dengan nombor 2 saja. Okay, tak ada nombor lain. Maka 2 adalah nombor perdana. Okay, 11. Okay, 11 nombor perdana, 6 bukan nombor perdana. Jadi di sini kita sudah ada 20, 9, 16, 1, 18, 4, 10, 12, 15, 8. Okay, 8, 14 dan 6. Okay, ini adalah nombor perdana. Jadi untuk mencari kebarangkalian, kita dah senaraikan kebarangkalian dia. Okay, untuk mencari kebarangkalian NA dan NS. Okay, NA kita adalah peristiwa, bilangan peristiwa kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bilangan peristiwa kita 12 dan bilangan keseluruhan kebarangkalian kita adalah kita kira okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20. Dan kita boleh ringkaskan dia jadi 4, 3, 4, 5. So, 5, 3 per 5. Soalan A. Dan soalan B. Soalan B, nombor kuasa 2 sempurna. Okay, kita pilih nombor kuasa 2 sempurna. Dan nombor kuasa 2 sempurna di sini maksudnya dia boleh bahagi tepat. Okay, ataupun dia kita buat 1 darab 1, 2 darab 2, 4, 3 darab 3, 9, 5 darab 4 darab 4, 16, 5 darab 5, 25. Okay. So, sini kita sudah nombor kita sampai 20 saja, maka kita ambil 16. Okay, kita tengok nombor 1, kita ada nombor 4, kita ada nombor 9 dan nombor 16. Okay. 16, 9, 1 dan 4. So, ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. So, kuasa 2 sempurna maka 1, 4, 9 dan 16.
Okey, dan kebarangkaliannya adalah 1, 2, 3, 4 KMA bilangan peristiwa dan bilangan sampel. Bilangan peristiwa kita ada 4 dan bilangan sampel 20, maka tupuan akhir kita adalah 4145, jadi 1/5. Okey, so, ini adalah soalan 7. Okey, soalan yang ke-8. Soalan ke-8 menunjukkan laluan yang dilalui oleh seorang atlet berbasikal. Seorang atlet berbasikal dengan kedudukan A, seterusnya O, B, C, O, D dan kembali ke A bagi setiap pusingan. Jadi dimula dengan A. Ini laluan yang dilalui. Kemudian dikembali ke A. Dengan sudut OCAOD dan BOC ialah dua sektor bulatan yang berpusat di O. Dengan OA 3 km dan OB 5 km. Jadi sudut BOC ialah 120 darjah. Jadi dengan menggunakan pi sama dengan 100 sama dengan 22/7, hitungkan perimeter dalam kilometer. Jadi hitungkan perimeter dalam kilometer. Jadi kita kira dia perimeter. Jadi kita mula dengan A. A kita bergerak ke O. Kemudian O ke B, kemudian B ke C, kemudian C ke O, kemudian O ke D, dan D ke A. Kita kembali ke A. Jadi di sini kita tengok OA jaraknya 3, OB jaraknya 5, BC kita tak tahu, CO jaraknya 5 sebab ini jejari dengan ini sama. Kemudian DO sama juga dengan jejari 3, so jaraknya 3. Dan DA kita tak tahu, jadi DA kita tak tahu, maka kita ada tinggal BC dan DA. Jadi kita cari panjang lengkok. Panjang lengkok untuk DA. Untuk satu bulatan kita mencari lilitan bulatan, kita mencari lilitan bulatan. Lilitan bulatan dia adalah 2 pi J. 2 pi J. Yang ini adalah J. Jejari. So, formula kita itu untuk satu bulatan lengkap. Jadi 2 pi J. Kalau dia melibatkan sudut sektor, jadi sudut yang terlibat bagi daripada 360. Jadi kita tengok 2 pi 22/7. Jejarinya 3. Darab dengan sudut yang terlibat untuk DA tadi. Ini adalah DA. Sudutnya adalah 90 daripada 360. So di sini awak boleh kira. So kita kira. Kita kira 22 darab dengan 3 darab dengan 90. 11880 bagi dengan 2520. So akan dapat bagi 2520. Kita akan dapat 4.714. Kemudian kita tengok untuk di BC. Untuk BC 2
pi j darab 360. Okey, 22 per 7. Okey, jarinya 5. Okey, sudut yang terlibat adalah 120 daripada 360. Okey. Dan kita kira 2 darab 22 darab dengan 5 darab dengan 120. So, kita dapat 26,2400 bagi 2520 bagi 2520. So, kita dapat 476. Jadi, so baru kita dapat nilai ini. Kita masukkan di sini. Tambah BC tadi 10.476 tambah 5 tambah 3 tambah dengan 4.17. Okey. Kemudian kita kira 3 tambah 5 tambah 10.476 tambah dengan 5 tambah 3 tambah 4.714. Okey. Jadi kita dapat 31.19. Okey. Okey, soalan 9 adalah soalan dalam sistem rangkaian graf. Okey, yang itu soalan A dia adalah, kalau kita tengok ini, A adalah hitung nilai N ini adalah bilangan tepi. Jadi berapakah bilangan tepi? So, bilangan tepi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 garisan. Jadi itu bilangan tepi. Kemudian NV adalah bucu. Okey. Ini adalah tepi. Nah, ini adalah bucu. Okey, berapakah bilangan bucu? Kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 bucu. Okey, itu untuk A. Dan kita tengok untuk B. Nyatakan bilangan tepi yang diperlukan supaya graf ini menjadi pokok. Okey, untuk mendapatkan graf pokok, kita mesti tolak dengan, okey, kita mesti ada, so bilangan tepinya mesti ada. Okey, bilangan bucu kita tolak dengan 1. So mesti bilangan tepinya mesti kurang. Okey, jadi bucunya ada 5. So tolak 1. Jadi bilangan tepinya mesti ada 4. Okey, di sini kita tengok untuk mencari gambar raja pokok. Okey, pokoknya mesti ada 4 tepi. So bilangan tepi maksudnya kita boleh, maksudnya kita ambil raja pokok, kita ambil mana-mana garisan dan tanpa mengubah kedudukan. Okey, kalau kita ambil contoh yang pertama, ini saya ambil S, kemudian saya ambil ini P. Okey, ini 1, kemudian saya ambil ini Q. Okey, kemudian saya ambil R, kemudian saya ambil T. So saya ada 1, 2, 3, 4 tepi dan 5. 1, 2, 3, 4, 5 bucu. So ini contoh yang saya boleh ambil. Okey, kemudian dia ada 2 variasi dia nak. So kita boleh ambil, okey, pokok. So kita boleh ambil lagi. Janji dia ada 4. So saya boleh ambil, okey, P, Q, saya ambil R, kemudian T. Okey, satu lagi dia nak 4 kan, satu lagi saya boleh ambil ini S. Itu 2 variasi. So kita boleh ambil mana-mana titik asalkan dia ada 4 tepi. Okey.
Okey, kemudian kita tengok soalan ke-10. Okey, soalan 10 adalah graf jarak masa. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan bas dalam 14 minit. Okey, dalam masa 14 minit. Jadi hitungkan tempoh masa A. Kita tengok soalan A. Hitungkan tempoh masa dalam minit bas tersebut berada dalam keadaan pegun. Dalam pegun maksudnya tidak bergerak. Okey, di manakah keadaan bas tidak bergerak? Jadi kalau kita tengok graf ini, okey, di sini masa jaraknya berubah sampai 6 km. Okey, di sini tengok minit yang keempat hingga minit ke-10. Okey, masanya masih 6. Jaraknya masih 6, sini 6. Jadi ini adalah di mana jarak tidak berubah. Maksudnya masa dalam minit bas itu berada dalam keadaan pegun. Maksudnya masanya adalah masa A dia. So masa daripada minit ke-4 hingga minit ke-10. Maksudnya di sini ada berapa minit? Ada 6 minit. So ini adalah tempoh. Okey, tempoh masa bas ini berada dalam keadaan tidak bergerak. Jadi 6 minit. Kemudian kita tengok soalan B. Soalan B, kadar perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 4 minit terakhir. Okey, 4 minit terakhir adalah ini. Okey, 4 minit terakhir. Jadi berapakah kadar perubahan jarak? Maksudnya kalau kadar perubahan jarak, so kita kena cari perubahan jarak. Okey, kadar perubahan jarak ini adalah sama dengan laju. Okey, kenapa sama dengan laju? Sebab untuk mencari laju kita jarak bahagi dengan masa. Jadi jarak bahagi masa ini adalah merupakan kadar perubahan jarak. Okey, sebab tu dia tak sebut laju di sini. Dia sebut kadar perubahan jarak. Maksudnya ini sama dengan laju. Ini adalah formula laju jarak per masa. Okey, jarak yang dilalui. Okey, kita tengok jarak yang dilalui dimula dengan jarak yang ke-6 hingga jarak ke-10. Maksudnya jarak awal 6, jarak akhir 10. Maksudnya 10 tolak 6. Kemudian masa 14 tolak 10. Maksudnya 14. Masa akhir, ini masa awal. Okey, jadi 4 bahagi dengan 4. So 4 bahagi dengan 4. So ini dalam kilometer, ini tadi dalam minit. Okey, tengok 4 minit. Ini kilometer. Okey, tak ada masalah. Ini dalam minit. Okey, bagaimana kita nak selesaikan minit? Okey, kita tukar minit kepada jam. Okey, minit kepada jam. Jadi 1 jam ada 60 minit. Jadi kalau ada 4 minit, so ada berapa jam? Jadi kita buat darab silang. Okey, kita buat darab silang. Maksudnya ini X. Jadi X 60 bahagi dengan 4. So X 4 bahagi 60. Jadi 4 bahagi dengan 60, kita akan dapat 4 bahagi 60, kita akan dapat 0.067. Okey, 0.067. So jam. So yang ni nanti kita tukar dia jadi 4 minit ni kita tukar dia kepada jam. So bahagi. So awak pun boleh buat maksudnya di sini
boleh bagi dengan 60. Jadi bila bagi dengan 60, so nanti awak akan dapat sebenarnya ini terus jadi jam. Okey, so adalah kilometer, ini bagi 60 dapat jadi jam. Jadi 4 darab dengan 60 bagi 4, so akan dapat 60 km per jam. Okey, dan kemudian kita tengok seterusnya soalan C. Okey, soalan C adalah laju purata. Laju purata bas dalam tempoh 14 minit. Okey, laju purata dalam tempoh 14 minit. Maksudnya laju purata kita kena cari jumlah jarak. Okey, laju purata kita kena ada jumlah jarak bagi dengan jumlah masa. Okey, jumlah jarak kita ada 6, sini 6, sini 4. Jadi semua jumlahnya 10 km. Kemudian masa kita ada 14 minit tukar kepada jam, jadi 14 bagi 60. So di sini kita boleh buat sebenarnya 10 dan 60 bagi 14. So akan dapat jawapan akhir, kita akan dapat 42.857 km per jam. Kilometer per jam. Ini adalah soalan C. So di sini akan dapat 1 markah, 2 markah, 2 markah. So, jumlahnya 5 markah.